Ketika ini, Asau masih lagi memecut laju meninggalkan pelumba-pelumba lain di belakang. Agak jauh juga. Beberapa menit kemudian mereka berada di dalam kebun sawit. Muncullah si Asau berseorangan keluar dari halangan kebun sawit. Dia berjaya mendahului dan meninggalkan semua peserta seawal pusingan yang pertama. Kelihatan beliau sangat bersahaja, seolah-olah berjalan pergi pakan cari cewek. Hai, main kau Asau. Cabaran Motocross Melalap Tenom 2022 yang dilangsungkan pada 16 hingga 18 September di Kampung Melalap Tenom, Sabah. 3 orang pemuda dari Trusmadi, yaitu Asau, Muhaimin, dan Lang Gagai, menyertai cabaran tersebut dengan harapan membawa pulang sekurang-kurangnya pengalaman berharga untuk memperbaiki prestasi masing-masing sebagai pelumba amatur atau pemula motocross. Tidak seperti kejohanan yang pernah mereka sertai sebelum ini. Kejohanan kali ini lebih mencabar kerana ramai peserta dari kalangan profesional dan berpengalaman turut serta dalam cabaran ini. Termasuklah beberapa pelumba dari luar negara, yaitu Brunei Darussalam. Litar perlombaan juga lebih mantap dan sempurna, seolah-olah Anda sedang beraksi di litar antarabangsa. Satu pujian untuk penganjur kejohanan kerana berjaya menyediakan tapak events yang begitu hebat. Video kali ini adalah memaparkan cerita tentang satu orang pemuda pelumba motocross dari Trusmadi, yaitu Asau. Assalamualaikum guys, nama saya Asau. Tapi kalau nama betul Asau yang dikenali sebagai ayam tambatan Trusmadi merupakan seorang pomen di workshopnya sendiri, yaitu Adams Workshop yang terletak di Kampung Kilo Lanas. Asau juga merupakan seorang OQ atau orang kurang upaya dalam kategori masalah pendengaran dan tulang belakang. Namun, segala kekurangan yang dia miliki tidak sedikit pun mematahkan semangat beliau untuk menceburkan diri dalam bidang sukan lasak. Ini adalah satu yang amat spesial bagi kita, sebab kita ada satu rider walaupun dia OQ, tapi semangat juang dia terlampau tinggi dan keberanian dia itu saya rasa sukar untuk dicabar. Walaupun dia kali pertama, tapi kita nampak keberanian dan kesungguhan dia amat luar biasa. Jadi kita akan jangka si Asau ini satu hari dia ada satu masa depan dalam sukan permotoran. Sebab itu kita akan support dia, kita akan cek tengok apa yang kita dapat bantu, kita akan bantu. mula-mula kami tidak tahu mau jalan. Kami tidak tahu ada main. Jadi kami dengar-dengar macam besok udah mau main dia bilang, tapi kalang kabut sudah kami buat moto. Sekali kami bikin jam 3 pagi sudah. Cerita bermula ketika kontingen Trusmadi tiba di lokasi perlombaan. Ketika sampai di sini, motosikal yang mereka bawa masih belum siap sepenuhnya dan perlu dibawa ke bengkel berdekatan untuk memperbaiki beberapa komponen motosikal yang rusak.
sekarang kita ada di trek Melalap ini, jadi cabaran dia agak saya tengok agak rumit sedikit sebab tanjakan dan juga ada beberapa cabaran yang kayu dan tayar. Kita tidak tahu macam mana, tapi belum try, belum coba. Belum try, belum coba, belum tahu. Ya, belum coba, belum tahu. Rintangan dalam perlombaan kali ini sememangnya sangat mencabar bagi mereka yang baru mula berkecimpung dalam sukan ini. Namanya pun sukan lasak. Sudah pastilah cabarannya pun penuh dengan lasak dan ekstrim. Ini tanjakannya. Antara cabarannya. Nampaknya ayam tambatan kita mengambil kesempatan untuk berehat dan tidur-tidur ayam. Katanya sebab terlalu penat kerana malam sebelum mereka hadir ke sini, mereka terpaksa melakukan persediaan motosikal sehingga jam 3 pagi. Sekitar jam 1 petang, barulah kaunter pendaftaran dibuka. Asau mengambil 3 bahagian dalam perlombaan ini, yaitu MX Scrambler Open 150, MX Veteran dan Enduro Open. 2 orang rakan beliau pula, yaitu Muhaimin, kategori MX Cup Cross Open dan Cup Cross Enduro. Manakala Langgagai mengambil bahagian dalam kategori yang sama dengan Asau. Mula-mula kami baru masuk, kami karena suruh cek darah dulu. Tapi saya punya badan oke, tidak masalah, sehat juga. Alhamdulillah, sehat. Selepas melakukan pemeriksaan kesihatan dan disahkan sihat oleh pegawai perubatan, para pelumba dibenarkan untuk membuat sesi latihan dan round track di litar perlombaan. Walaupun hanya latihan, namun para pelumba sudah mula menunjukkan skill masing-masing yang membuatkan venue perlombaan menjadi riuh dengan bunyi jentera motosikal yang berkuasa tinggi masing-masing. Lepas itu baru kami kasih karena turut try dia punya senjakan. Keesokan harinya, yaitu pada 17 hari bulan September 2022, venue perlombaan sudah mula dipenuhi oleh para peserta dan pengunjung yang ingin menonton dan menyaksikan sendiri perlombaan pada hari ini. Penganjur perlombaan, yaitu yang berhormat Tuan Jamawi Japar, turut hadir bagi menyaksikan perlombaan ini. Sememangnya beliau merupakan seorang yang peramah dan tidak lokek berbicara apabila diajak temu ramah. Oke, kita berada di litar MX Enduro Melalap. So, kita akan menyaksikan kehebatan anak-anak muda ya yang akan beradu di litar. Jangan beradu di jalan raya, beradu kekuatan di litar onsoy. Itu dia nasihat yang padu dari Tuan Jamawi. Daripada berlomba di jalan raya yang boleh membahayakan keselamatan, lebih baik berlomba di litar ini. Saya mendapat makluman bahawa litar ini boleh digunakan oleh mana-mana rider motocross yang ingin berlatih. Bayaran setakat ini tiada, percuma guys. Oke, mengikuti open dengan novice. ini tim apa nih? PLMXT. PLMXT Tuaran. Jadi moto. Persediaan biasalah kami training di track Tuaran sendiri. Good luck. Thank you. Nama Khairul Insai alias Bob, nomor 3 dari Tawau Motocross 1 Semarang, Tawau. Oke, ada berapa motor semua ikut? Kami motor ada 3 jentera, Motocross 1, Cup Cross 1 dengan KLX 1. Oke. Ikut kategori MX Open dengan veteran. Wah, Open tuh memang saingan dia memang agak anu lah. Kemarin ada tes kan? Belum, semalam baru sampai.
Pagi pukul 4 sampai gini. Pas itu tidur pun belum cukup. Oh, 1 jam pun tidak sampai. Alamak. Dari jauh kan tahu. Masa perlombaan semakin hampir, pengunjung pun semakin ramai memenuhi ruang tempat menonton yang telah disediakan. Rupanya, sukan ini juga mempunyai tarikan tersendiri seperti sukan-sukan yang lain. Apa tidaknya, sampai saya sendiri pun sukar untuk bergerak dalam suasana sesak dengan kehadiran penonton. Oke guys, perlombaan dimulakan dengan kategori MX Open. Namanya pun Open. So, yang ikut bertanding dalam kategori ini bukan kaleng-kaleng orang bilang. Semua adalah merupakan pelomba-pelomba profesional dan pernah menjuarai kejohanan seperti ini di tempat yang lain. Asau dan rakan-rakan hanya menjadi penonton sementara menanti kategori masing-masing dijalankan. Sekarang kita akan menyaksikan aksi dari ayam tambatan kita, yaitu Asau dalam kategori MX Scrambler 150. Pada ketika ini, Asau bilanglah dia masih gugup dan agak tergugat juga semangat beliau apabila melihat jentera-jentera motosikal pelomba lain yang mantap-mantap belakang. Apa tidaknya, moto Asau nih masih standar buta dari kadai, dia bilang. So, Asau bilang kita gaspol saja, radu sama dia asal dapat pengalaman. Tetapi jangan silap perkiraan, Asau juga merupakan pencabar yang tidak boleh dipandang rendah kerana beliau merupakan seorang yang berani dan keras hati. So, mari kita saksikan perlombaan pertama Wakil Terus Madi, Asau Ayam Tambatan Terus Madi. Alamak, mati injin lah pula. Ayah, harap-harap dia boleh kejar balik yang di depan tuh. Risau pula kita dibuatnya. Prank apa ini? Sekali dorang buka saja itu itu pagar, terus kami kasih pajak loh semua. Sekali saya belakang sedikit, kali dorang jalan. Sebelum bagi berapa pandai yang kasih lompat betul-betul. Jadi saya lompat sedikit saja, kecil saya lompat. Kalau saya tinggal dorang ada dak, tarabang tinggi. Walaupun Asau suatu ketika berada di tempat terbelakang sekali, namun pujian juga harus diberikan kepada beliau kerana mampu mengejar pelomba lain dan meletakkan diri beliau di tempat pertengahan dalam perlombaan ini, sekaligus memungut mata untuk dibawa ke peringkat akhir nanti. Katanya lagi, motosikal yang dia guna masih menggunakan observer standard dan tidak sesuai untuk aksi lompat-lompat. Saya pun tak tahulah pasal ini. Yang saya tahu, asalkan moto, bolehlah itu. Buyang. Jadi Punya observer semua ada lagi, kita timbang minyak dia. tidak timbang. Ya, tidak timbang. Kita memang pada begini-gini Pak. Oh, Kalau main lompat boleh. Kalau yang main lompat memang tak boleh lah, tidak ngam. Tidak ngam. Dalam banyak-banyak pembalap atau pelomba, inilah pelomba kegemaran saya. Nama dia Haji Jamil dari Brunei Darussalam. Walaupun beliau sudah berumur 65 tahun, tapi skill dan cara dia berlomba macam orang yang baru berumur 20 tahun. Huyo, cukup berpengalaman. Motor dia nih bukan alang-alang, memang kuat. Ini berada nih kira macam yang legend juga lah. Umur sudah berapa sekarang nih? Sekarang sudah 65. Tahun dan masih lagi mengikuti apa nih sukan-sukan yang lasatan ekstrim begini. Macam mana? Ini sukan ini adalah kegemaran saya. Oke. Jauh-jauh sport saya suka lah. I love the sport. Oke. Sejak mula bila lagi ini? Sejak umur 18. 18. Belum lagi ada tanda-tanda untuk berhenti apa semua. Belum lagi. Kalau kawan semua hotel kita berhenti lah. Tapi I had to build another young riders. Iya. Berada pun memang tidak kurang hebat juga, tidak juga berada jauh di belakang. Macam mana apa rahasia ada itu yang tidak juga di belakang sangat. Walaupun dengan umur yang sudah begini. Rahasia saya banyak latihan
physical exercise, jogging ada. Memang ada di Iya, Brunei pun. sebelum sebelum kesini kita sudah training. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Walaupun tidak menang, naluri Asau sebagai pemain tidak lekang dari jiwanya. Beliau tidak kedekut tenaga membantu apabila ada motosikal pelumba lain yang mengalami kerusakan. Seterusnya kita menyaksikan pula rakan sepasukan Asau, yaitu Muhaimin yang beraksi dalam kategori novice. Sebenarnya Muhaimin kata beliau tersalah bilik mengikuti perlombaan ini. Dia ingatkan novice ini untuk kategori amatur saja. Rupanya sama saja. Para pelumba yang hebat-hebat pun ada join sama dalam kategori ini. Ditambah lagi motor beliau hanyalah cup cross dengan kuasa kurang dari 150 cc. Kalau tidak silap 125 cc saja berbanding lawannya yang rata-rata menggunakan Gentra 150 dan ke atas. Tapi apa boleh buatlah, hantak saja asalkan bolehlah jalan ke motor sudah. Tapi walaupun ibarat kura-kura melawan arnab, beliau tidak ketinggalan jauh di belakang pelumba-pelumba lain. Dan beliau juga berjaya berada di kelompok pertengahan dalam perlombaan hari ini. Apa dia punya problem? Hah? Apa problem? Oh, motor oke. Oke. Ayah, pengalaman. Kau perlu tambah pengalaman lagi lah. Oh. Siapa-siapa yang boleh beri pengalaman, Ya, dan juga motor Membantu. tuh boleh upgrade lagi lah kan. Motor, bagian motor siapa sudi, boleh sama-sama kita kasih naik. Sememangnya dalam perlombaan seperti ini, kemalangan sudah pasti akan berlaku. So, setiap peserta perlulah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Tapi jangan risau, kerana anggota perubatan sentiasa bersedia untuk menangani kes-kes seperti ini. Begini bah pengancur yang profesional. Santike. Perlombaan kedua yang disertai oleh si Asau adalah kategori MX Veteran. Astaga, dia bilang. Dia ingat masa mula mendaftar kategori veteran ini hanya untuk orang yang berumur saja. Orang bilang untuk orang tua-tua. Rupanya semua pelumba yang dia lawan jauh lebih tinggi ilmu dan pengalamannya. Gentra motosikal pun hanya Asau yang menggunakan motor dengan kekuatan sisi rendah, yaitu KLX 150 saja. Yang hari kedua ini saya ingatkan orang tua sekali tengok dia punya motor 250, 350. Saya punya apa? Baru 150. Sekali saya terjumpa yang 250 orang tua punya motor, ada baru saya terasa saya ikut terbang. Dia pun terbang lagi tinggi, dia terbang dia pun lagi tinggi. Sudah itu saya kejar, saya pusing, naik turun. Atau kali ada berapa orang saya kasih limpas. 5 orang kayak itu. Oke, 5 orang dia kasih limpas. Dongeng si Arnab kalah kepada kura-kura berlaku lagi sama si Asau. Walaupun motor kuasa rendah, beliau berjaya memotong beberapa motor pelumba yang lain. Boleh tahan juga si Asau nih. Itulah saya bilang, Asau nih berani. Kali ini, walaupun observer depan ada masalah, dia paksa sejak kasih lumpat-lumpat dia punya motor. Macam biasalah, mula-mula dia di belakang. Tapi, bila hampir-hampir masuk round terakhir, Asau berjaya berada di kelompok pertengahan. Kami habis, terus kami pulang dulu. Kami makan dulu, baru lepas itu baru kami tidur. Senang hati juga kami. Terus saya ingat-ingat yang saya main yang tinggi, saya kasih terbang. Oke guys, hari ini hari ketiga pasukan Terus Mati Motocross berkampung di Litar Melalap ini.
Hari ini adalah perlombaan akhir untuk semua kategori MX dan Enduro. Asau dan Muhaimin masih layak beraksi dalam kategori MX masing-masing dan akan beraksi pula dalam kategori Enduro. Si Asau bilang main lumpur-lumpur dari kemarin lagi. Memang main lumpur lah itu yang dia tunggu-tunggu. Orang lain datang sini pagi-pagi tinggal tunggu race. Kita datang bikin motor siapa cerita. Apa yang sedang disetting nih, Bos? Sekarang ini kepala dia pun longgar, bearing masalah, sama motorbike sprocket pun tidak ada stok yang besar. Paksa kita pakai yang lama, depan saya lah tukar 14 di 13 supaya kita coba. Perlombaan akhir ini sememangnya adalah perlombaan paling ditunggu-tunggu oleh peserta maupun penonton. Kerana dalam final inilah para pelomba akan bermati-matian mengeluarkan segala skill, segala ilmu dan pengalaman untuk memenangi perlombaan. Oke guys, untuk hari ketiga ini, pelomba pertama terus madi yang beraksi ialah Muhaimin yang menyertai Cup Cross Enduro. Main lumpur-lumpur guys. Sememangnya kategori ini adalah kategori favorite pelomba-pelomba kita, khususnya Muhaimin yang mendapat gelaran Raja Lumpur. Kalau di Terus Madi lah, kalau di sini kita tengoklah nanti macam mana. Itu dia Muhaimin dengan jentera kecilnya. Sebaik saja pagar pelepasan diturunkan, maka meluncurlah dengan lajunya Muhaimin. Walaupun agak ketinggalan sikit di awal perlombaan, tapi alamak, minta maaf lah guys. Aksi dorang dalam kebun sawit saya tidak percaya rakam kerana terlanjur berada di dalam litar. Tapi tidak apa, aksi di litar pun tidak kurang hebatnya. Banyak halangan yang perlu dilalui oleh pelumba-pelumba. Lumpur, batang, kayu, tayar yang disusun tinggi, dan macam-macam lagi halangan yang sememangnya memberikan cabaran hebat kepada setiap pelumba. Dalam perlombaan seperti ini, setiap peserta bukan sahaja diuji dari segi persediaan motosikal, tetapi semangat dan stamina juga diuji. Kalau kurang-kurang saja itu tenaga, memang bungkus lah. Benar ini main lumpur-lumpur. Kau tengok itu si Muhaimin. Patutlah dia digelar Raja Lumpur kalau di Terus Madi. Setakat ini, semua lumpur yang dia lalui, sinang-sinang dia kasih lipas. Macam makan kacang saja dia bilang. Cuma yang menyedihkan, jentera motosikal dia ni tidak berapa kuat dan tidak berapa laju. Jadi bila tiba di jalan lurus, satu-satu itu pelumba lain mengejar balik. Mungkin dalam hati Muhaimin, tunggu kau di lumpur. Dan akhirnya seperti yang diharapkan, Muhaimin berjaya menamatkan saingan di tempat ke-7. Kalau tidak silap saya lah, sebab saya kira begitu. Tidak tahulah pula yang resmi nomor berapa. Nanti kita tengoklah di papan skor macam mana. Tapi, wah, satu pencapaian yang sangat cemerlang bagi pelumba Terus Madi ini. Boleh pergi jauh lagi nih, masih muda. Ada break Pak, ada belakang dari awal lagi. Pak boleh Pak, sudah dapat nomor begitu kan. Kita terima sudah. Sebab dari start lagi tadi ada break depan belakang. Patah lah. Patah. Paksa main langgar-langgar saja. Apa yang ada? Cabaran yang paling teruk. Oh, cabaran paling teruk ada dua pemungkina. Paling teruk sama ada satu Lumpur. Dia sana bukit kalau jatuh berapa terus pelan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Presiden Terus
Tuan Aziri Muhammad Osman, Presiden TMR atau Trusmadi Motor Rider, hadir bagi menyaksikan anak-anak buahnya yang bertanding dalam kejohanan ini. Wah, hebat juga Presiden kita ini. Walaupun datang hanya sebagai orang biasa, namun pihak penganjur memberikan sambutan dan penghormatan kepada beliau dengan cukup baik. Oke, oleh karena kita punya persatuan ini ramai ahli dan masing-masing ada minat-minat yang tersendiri. Jadi setiap sukan yang mereka ceburi dan mereka adalah ahli TMR, kita akan support. Walau apapun game yang memberi manfaat kepada kita punya ahli lah. Oke guys, kita kembali ke Litar Lumba. Kali ini, Asau dan rakan sepasukannya, yaitu saudara Lang Gagai, akan beretap dalam saingan Enduro Open. Walaupun mereka ini adalah rakan sepasukan, namun di Litar mereka perlu bersaing sesama sendiri seperti pelumba-pelumba lain. Untuk pengetahuan, Bro Lang Gagai merupakan pelumba Trusmadi yang bernaung di bawah Persatuan Sinaron Motocross Club, manakala Asau dan Muhaimin bernaung di bawah Trusmadi Motor Rider. Itu dia guys, Asau dan Lang Gagai memulakan aksinya. Kelihatan di situ, mereka bermula agak perlahan dan berada agak ke belakang sedikit. Halangan pertama yang akan mereka hadapi ialah rintangan di dalam kebun kelapa sawit, yang mana laluan di sini agak licin dan berlumpur, selain beberapa halangan yang sengaja dipasang untuk menguji kecekapan para pelumba. Namun bagi si Asau, itu semua macam kacang. Beberapa menit kemudian mereka berada di dalam kebun sawit. Muncullah si Asau berseorangan keluar dari halangan kebun sawit. Dia berjaya mendahului dan meninggalkan semua peserta seawal pusingan yang pertama. Kelihatan beliau sangat bersahaja, seolah-olah berjalan pergi pakan cari cewek. Hai, main kau Asau. Sekali sampai di sana, sudah kami terpusingkan, semua terkubur. Saya pun tidak tahu macam mana. Saya tidak bingung sudah di belakang apa-apa, saya jalan saja. Kedengaran suara teriakan nama si Asau dari ruang penonton, memberi sokongan dan semangat kepada beliau. Uyo, nampaknya agak populer juga ayam tempatan kita nih. Tidak lama kemudian, barulah pelumba-pelumba lain muncul satu persatu dari kebun sawit. Begitu juga dengan seorang lagi wakil Trusmadi, yaitu Lang Gagai. Namun, Lang Gagai agak ketinggalan sedikit kerana motor beliau terperangkap dalam sebuah halangan berlumpur. Huyo, agak dalam juga lumpur dia nih, kalau silap jalan lah. Tapi, beliau dapat juga mengeluarkan motor dan meneruskan perlombaan ke halangan seterusnya. Ketika ini, Asau masih lagi memecut laju, meninggalkan pelumba-pelumba lain di belakang. Agak jauh juga. Tiba di halangan berikutnya, sekali lagi Lang Gagai terhenti akibat halangan yang sangat sukar dilalui. Namun, beliau tidak berseorangan. Pelumba-pelumba yang lain juga turut terperangkap di laluan yang sama, sehingga menyebabkan jam yang sangat teruk. Nah, kan saya bilang halangan dia nih bukan kaleng-kaleng. Jadi terpaksalah pelumba-pelumba lain menunggu line clear, termasuk si Asau lah. Berhabis dia pusing-pusing cari jalan, namun tidak berjaya. Beberapa orang pelumba lain berjaya menyisip dari celah-celah motor yang bergelimpangan di tengah laluan berlumpur. Nasib baik juga lah laluan ini dapat dilancarkan semula hasil kerjasama para pelumba yang terlibat. Barulah si Asau dapat meneruskan perlombaan. Kali lagi, Lang Gagai coba bangkit untuk meneruskan perlombaan setelah terperangkap beberapa kali di laluan berlumpur. Talanggar itu garisan, kali saya break tiada kosong. Kita break kosong, di belakang pun tiada, depan pun tiada. Sekali terus tertambus. Siap nak baik, pusing aja balik. Sekali saya tengok, seorang semua kasih limpas-limpas ya. Kali saya balik, saya ajar lagi dorang.
Manakala rakan sepasukan si Asau yaitu Bro Langgagai akhirnya terpaksa menarik diri dari perlombaan kerana motor beliau telah pun mengalami masalah teknikal yang memang agak teruk jugalah. Namun pujian harus diberikan kepada beliau kerana berani menyaut cabaran. Mungkin kali ini tiada rezeki, tidak apa. Next time kita ikut lagi Bro Langgagai. Sementara itu, Asau masih lagi berada dalam perlombaan. Walaupun beberapa kali juga beliau terperangkap dalam lumpur, bernafas dalam lumpur macam logo awi, dan akhirnya Asau berjaya menamatkan perlombaan di kedudukan yang baik. Tahniah dan syabas untuk kedua-dua wakil Trusmadi. Duluan tapi masalah dia ada break belakang, break belakang saja, break depan pun kurang juga. Jadi itulah satu kali kita penjalan sana. Jadi sama lompat ini tapi tidak dapat sudah orang yang lompat kan. Sudah itu saya tersangkut lagi di kayu, batang kayu. Tersangkut sana, nggak usah bikin lambat sana itu. Nah itu masalah. Oh, tidak apalah. Tidak apalah. Oke, yang penting habis lah kan. Nanti kami mau coba lagi lomba akan datang. Berakhirnya Indoro Open tadi, maka berakhirlah cabaran kita dalam kejohanan kali ini. Sepatutnya Asau dan Muhaimin masih lagi berlomba MX Final kategori masing-masing. Namun disebabkan motor dorang pun sudah hangkang, maka terpaksalah Asau dan Muhaimin tarik diri dari perlombaan seterusnya demi keselamatan motor dan juga badan sendiri. Oke guys, selesai 3 hari acara kita di Tenom Melalap. Sambutan amat hebat. Bulan 11 kita jumpa lagi ya guys. Open Sabah, on sound. Sepanjang perlombaan tadi. Berikut adalah yang saya respon tanya, dari Bro, beberapa ini orang apa yang tuh? sempat Pengen saya belum temu berarti ramah. Indoro tuh. Kalau kamu sendiri macam mana? Yang open. Open tuh kan? Ya. Kenapa? Oi, aksi dia lompat-lompat. Dia punya kebaikan kalau kau tengok kan. Daripada kau berlomba di jalan raya kan, bagus lagi berlomba di liter nih, keselamatan apa semua. Kamu punya pendapat macam mana? Oh iya, sini lagi bagus. Selamat. Ambulans sedia. Ya, Polis itulah kan. jaga, rela jaga. Kalau Aman lagi. kalau lomba di luar, kompom kena angkut. Betul. Kan? Oke, dari sebagai peminat motosikal sendiri, apa nasihat untuk orang-orang muda yang bermotosikal di luar sana? Beli motor mahal-mahal. Kalau main di jalan raya, sama juga bos main sini. Mantap. Mantap, terima kasih. Oke. Dan kenapa? Saya rasa semua oke. Oke, kan? Sebab dia lebih mencabar kan. Dan mungkin ada yang minat yang main lompat-lompat dan ada yang untuk mencabar. Daripada mana yang saya ingatkan daripada lahan datu, Ditingkatkan lagi lah, diadakan lagi lah. tuaran, Dan papar, yang dan lebih yang bermutu paling jauh daripada berkualitas Brunei. Serta seluruh dan lebih pelosok mencabar. Saya ketua Masel di trek ini. Nama kena panggil siapa nama itu? Oke. Sepanjang event ini kami sudah kalau macam ada kekeliruan begitu kita boleh handle dengan baik sebab kebanyakan masal-masal yang di sini sudah ada sijil yang diiktiraf oleh Sabah Motor Club. Oke, kepada yang pembalap-pembalap luar sana, ada baiknya kamu berlomba di trek. Berarti berlomba di trek lebih selamat dari luar. Oke. Oke. Makasih. Sama-sama. menyampaikan ucapan aluan dan seterusnya meresmikan majlis kita pada petang ini. Silakan. Terima kasih saudara Izi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Semarang Oke guys, cabaran motocross melalap Tenom 2022 sudah sampai ke kemuncaknya. Walaupun ketiga-tiga wakil dari Trusmadi tidak mendapat sebarang pingat, namun sekurang-kurangnya mereka telah berjaya memberikan saingan yang sengit kepada pelumba-pelumba lain yang jauh lebih berpengalaman. Dari cabaran ini juga pelumba-pelumba kita mendapat sedikit ilmu dan pengalaman untuk meningkatkan lagi prestasi di masa yang akan datang.
Cabaran kali ini lebih didominasi oleh pelumba-pelumba dari Tenom, Tuaran, Tawau, dan berbagai daerah lagi termasuk dari luar negara, Brunei Darussalam. Saya dari pihak Persatuan Terus Madi Motor Rider ingin merakamkan ucapan juga berbanyak-banyak terima kasih kepada semua penajah-penajah seperti yang berhormat Datuk Abdul Ghani bin Haji Muhammad Yassin, Tuan Guru Besar SK Sindulihan Bibi Sakim, Dr. Profesor Edwin, Tuan Pegawai Khas Datuk Ate Tan Sri Yusuf Kurup, Tuan Willy, dan kepada pemaju mukim Zon Terus Madi, Tuan Ilik, atas sumbangan yang mereka berikan ataupun tajaan yang mereka berikan dalam kejohanan terus. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke guys, nanti jumpa lagi. Lomba akan datang. Assalamualaikum. Oke guys, sekian saja video kali ini. Semoga kita bertemu lagi. Saya mewakili Nadwah Production yang bertugas sebagai media rasmi TMR mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right for humanity. TMR hebat, teruskan membara, melangkah cita, harapan bersama, terus ke depan tanpa keraguan, tiada mengenal henti putus asa. Mari kita seiring langkah berjuang bersama menuju ke puncak jaya. Gemuruh semangat bergelora jiwa raga, TMR Right for Humanity. Kami rider kental, tidak lupa bagi dan nama. Kami rider kental, sumpah setia terus kekal. Kami rider kental,